بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على سيد الكريم وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وإمامنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال نبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnianya, dengan nikmat iman dan Islam, nikmat akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita berada pada tengah hari ini untuk kita menunggu masuknya waktu solat zuhur, dan juga kita adakan pengisian tazkirah untuk kita meningkatkan motivasi dalam hati kita, membersihkan jiwa kita, mengingatkan kita tentang beberapa perkara, kerana manusia tu perlu diingatkan. Firman Allah Subhanahu wa taala: "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikanlah peringatan, kerana peringatan itu adalah bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, kita ni manusia ni, kita kena saling ingat, mengingati antara satu sama lain. Kita kena saling peringat supaya tuan-tuan semuanya dapat mengambil manfaat, dan juga dapat sama-sama kita memberi teguran, dan dapat sama-sama kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita ni tak terlepas daripada mendapatkan fadilat serta kelebihan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, hari ini kita berada pada hari yang ke-25 Ramadan. Hari yang ke-25 Ramadan. Ada berbaki lagi lebih kurang 5 hari ataupun mungkin 4 hari. Kan? Kita akan raya pada hari Selasa, tapi ada juga depa duk kata-kata mungkin kita akan raya pada hari Isnin. Wallahu a'lam. Tengoklah nanti macam mana pengumuman daripada Mohor Raja-Raja. Cuma tuan-tuan, kita berbaki lagi 4 hari ataupun 5 hari untuk kita berada pada bulan yang penuh dengan kemuliaan ni. Jadi inilah merupakan waktu dan juga masa untuk kita muhasabah, tengok pada diri kita sendiri, sama ada kita ni lebih menghayati berkaitan dengan bulan Syawal, ataupun kita tetap juga istiqamah dengan kelebihan dan juga fadilat
ketika mana berada di akhir bulan Ramadan ni. Tuan-tuan, sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja setiap amalan itu adalah berdasarkan kepada pengakhirannya. Nak tengok satu-satu pekerjaan yang kita buat, nak tengok satu-satu amalan yang kita buat, maka lihatlah pada yang akhir sekali. Ini penting tuan, penting sangat yang last sekali ni, penutup. Penutup itulah penentu sama ada apa yang kita buat tu akan dipandang keseluruhannya baik, ataupun apa yang kita buat tu dipandang keseluruhannya adalah buruk, berdasarkan kepada yang last sekali. Tengok macam mana ditutup. Kan, tengok yang last sekali tu. Itulah penentuan dia. Tuan-tuan, Nabi pernah sebut dalam hadis, iaitu yang berbunyi bahawasanya ada satu orang laki-laki yang mana dia ini melakukan amalan sehingga dikatakan dia dan juga syurga hanya sehasta sahaja. Nak bagi tahu kata lelaki ni amalan soleh apa yang dia tak buat, semua dia buat. Baca Quran, selawat, sedekah, sehingga dikatakan dia dan juga syurga tu hanya tinggal lagi sehasta. Tu mubalaghah Nabi SAW. Nak abang kata memang ahli syurga lah dia ni. Tetapi fayasbiqu alaihil kitab, takdir Allah Subhanahu wa taala mendahului, menyebabkan tuan-tuan Tuhan takdirkan dia ni ketika mana dekat-dekat nak mati, dia melakukan amalan ahli neraka. Dia buat jahat, dia buat maksiat, lalu mati. Kata Nabi SAW, fayadkhuluha, maka akhirat nanti ni dia dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Punya tuan-tuan dia pulun ketika kehidupan dia beramal soleh, buat baik, buat kebajikan, bantu orang. Perkara wajib semua dia buat, perkara sunat semua dia buat. Rupa-rupanya dekat-dekat nak mati, dia buat amalan ahli neraka. Mungkin tuan-tuan dia buat ni bukanlah kata dia nak buat sangat pun, dia nak cuba-cuba je. Menyebabkan tuan-tuan akhir sekali ketika dia cuba nak buat jahat, itulah dia mati. Maka kata Nabi, dia dimasukkan ke dalam api neraka. Tak ke rugi tuan-tuan benda tu? Rugi tak? Rugi. Begitu juga Nabi cerita ada satu orang laki-laki yang dia ni melakukan amalan kejahatan, buat jahat, buat dosa, sehingga dikatakan dia dan juga neraka ni begitu dekat, hanya tinggal lagi sehasta sahaja, sikit lagi selangkah masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kira jahat sungguhlah. Dosa apa yang dia tak buat, semua dia buat. Dosa besar, dosa kecil, zalim ke orang, berjudi, kan, minum arak, kacau orang, maka semua kejahatan yang dia buat. Tetapi Nabi kata fayasbiqu alaihil kitab, takdir Allah Subhanahu wa taala itu mendahului. Tuhan takdirkan dekat-dekat nak mati, maka dia buat amalan ahli syurga. Hampir-hampir nak mati, dia nak bertaubat, dekat-dekat nak mati, maka tuan-tuan dia beristighfar kepada Allah, lalu dia mati ketika mana melakukan amalan kebaikan tadi ni. Dia masuk dalam masjid nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru tak sampai ambil wudu, masuk nak bertaubat, nak semayang taubat, tiba-tiba tuan-tuan ketika tu Tuhan tarik nyawa dia, sakit jantung, mati ketika mana nak semayang dalam masjid. Orang duk kata kat dia ni macam-macam, dengan orang kata kat dia ni tekpik, orang kata kat dia ni ada dia ni naya kita, tak ada duduk senyap, kan. Tapi rupa-rupanya di akhir kehidupan dia, ketika mana dia ingin bertaubat, ketika itulah ditarik nyawa dia, menyebabkan tuan-tuan dia mati. Nabi kata apa? Orang yang macam ni
dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu benar apa kata? Innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amalan itu adalah berdasarkan kepada macam mana penutup dia. Sebab itulah tuan-tuan, kita berada di akhir-akhir Ramadan. Sebagaimana yang saya ceritakan tadi ni, bakal sebegitu jugalah tuan-tuan dengan keadaan kita. Bukanlah kata kita nak tunggu mati sahaja, bukan kira tak mati tu lah. Tetapi nak beritahu kata kita akan berakhir dengan Ramadan ni. Ramadan akan berlalu pergi, kita berada di akhir-akhir Ramadan. Maka penentuan sama ada kita ni mendapat tawaran rahmat daripada Allah Ta'ala tu adalah berdasarkan kepada yang lah ni. Yang lah ni lah penentu dia. Mungkin tuan-tuan sebelum daripada ni kita duk pulun nak semayang tarawih bagi cukup 20 rakaat, tapi tak boleh dan buat 8 je. Tu pun ngantuk sungguh. Kan? Mungkinlah sebelum daripada ni kita duk pulun nak baca Quran, tapi tak boleh-boleh juga. Hari ni dah 25 Ramadan, kita baru duk juzuk 15 lagi. Tak ada nak ambil baca Quran. Mungkinlah sebelum ni. Mungkin sebelum ni tuan-tuan kita duk nak sedekah, tapi terlupa. Main nak sedekah lupa. Pi bazar Ramadan tak lupa. Nak sedekah lupa. Mungkinlah sebelum ni. Maka tuan-tuan, waktu ni lah, perakhiran ni lah, tinggal lagi 4-5 hari lagi, yang mana penentu sama ada kita akan mendapat secara keseluruhan rahmat, tawaran daripada Allah ataupun tidak. Maka sebab itulah kita kena buat pecutan yang terakhir. Berada di akhir Ramadan ni, tuan-tuan boleh nilai diri tuan-tuan sendiri. Kita tengok diri kita tuan-tuan dari segi bacaan Al-Quran. Pasal apa? Yang Quran itu besar. Kerana Al-Quran adalah merupakan kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan cuba try tengok. Tuan-tuan anda baca Quran daripada awal Ramadan, baca sejuzuk, 2 juzuk Quran yang kita baca tadi ni, sampailah kepada tarikh 25 Ramadan pada hari ini, agak-agak timbul tak lagi kerinduan kepada diri kita, kepada diri tuan-tuan untuk nak baca Quran. Dah habis Quran, nak baca pula. Dah habis Quran, nak baca pula. Ada tak perasaan tu? Cuba check tengok. Pada kita lah, kita check tengok. Ada tak perasaan macam tu? Kalau kita ni dekat-dekat akhir Ramadan lagi tak ada nak baca Quran. Kalaulah dalam hati kita di akhir Ramadan lagi tak sempat nak baca Quran, maka tuan-tuan, itu tanda kata apa? Tanda kata amalan kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Sebab dia semakin mengecil. Kita pulun yang mula-mula tu, pulun tapi makin mengecil. Dekat-dekat akhir Ramadan makin kita kurangkan baca Quran. Oh ustaz, kami dah khatam dah Quran. Tu tarikh 21 hari bulan Ramadan, khatam siap dah. Tuan-tuan, khatam Al-Quran tu baru sekali dalam Ramadan. Alhamdulillah tuan-tuan, kita bersyukurlah kan dapat khatam Quran. Tetapi apakah maksud kita baca Quran, kita khatam Quran tu? Yakni tuan-tuan, Quran bukan hanya dengan sekali khatam. Bukan sekali khatam ya. Oh, kira dah sekali khatam tu tak baca lah. Tak betul. Kita dah khatam sekali, kita buat tadarus, kita buat ramai-ramai, kita baca Quran. Tarikh 21 Ramadan yang lepas dah habis kita khatam Quran. Lepas daripada tu, sambung lagi tak baca Quran? Tak sambung lah ustaz, dah habis Quran lah. La ilaha illallah rugina. Dia pulun yang mula-mula tu ya, dia kira pergi target sekali baca Quran. Tuan-tuan, kita berasa bangga sekali kita khatam Quran. Sebab kita duk tayang kepada orang yang mana mereka tu tak sempat khatam Quran, ataupun orang yang tak baca Quran, kita berasa bangga lah. Tapi kalau kita tengok kepada para alim ulama kita, kalau kita tengok kepada sejarah-sejarah para salafun salih, ada yang khatam Al-Quran tuan-tuan bulan Ramadan 3 kali khatam Quran. Ada yang sampai 10 kali khatam Quran. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala khatam Al-Quran ketika mana dalam Ramadan sebanyak 60 kali.
Luar daripada Ramadan 30 kali khatam Quran. Ni khatam Quran no? Bukan khatam juzuk. Luar Ramadan, luar daripada Ramadan, Imam Syafi'i, imam mazhab kita lah, depa khatam Al-Quran sebulan 30 kali. Dalam Ramadan, Imam Syafi'i khatam Al-Quran sebanyak 60 kali khatam Quran. Bermaksud sehari 2 kali khatam Quran. Allahu Akbar. Malu kita kan? Tak. Kita berasa malu, kita ni tak ada apa sangat lah. 21 hari baru sekali khatam Quran, tak ada apa sangat lah kita ni. Kalau nak banding dengan mereka tu. Ditanya pada Imam Syafi'i, pasal apa 60 kali khatam Quran? Dia kata kerana menghormati guru kepada guru dia. Guru kepada guru dia, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah guru kepada Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf adalah guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak sempat bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Kan? Imam Syafi'i belajar dengan Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i tak sempat bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Kata Imam Syafi'i, saya khatam Al-Quran 60 kali dalam bulan Ramadan kerana menghormati kepada guru pada guru saya, Imam Abu Hanifah, yang khatam Al-Quran dalam Ramadan sebanyak 61 kali. 61 kali khatam Quran. Allahu Akbar. Kita tuan-tuan, kalau disajikan cerita-cerita yang macam ni, kita kata bahasa kita ni jauh sangat lah. Tak, tuan. Maka sebab itulah kita tengok balik pada diri kita. Yang mana dah habis khatam Quran, alhamdulillah, cuba cek balik. Lepas khatam Quran tu, baca Quran lagi tak? Continue lagi tak? Sambung lagi tak kita baca Quran? Tak sambung lah Ustaz. Takat tu ialah. Kalau takat tu tuan-tuan, tak ada makna apa. Kerana apa? Kerana Nabi SAW menyebutkan, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang mana berterusan walaupun sikit. Kita habis baca Quran ketika mana pada awal Ramadan kita khatam Al-Quran, maka tuan-tuan cek balik lepas khatam Quran tu baca Quran lagi tak? Oh, baca Quran Ustaz, ulang balik baca Quran, alhamdulillah baca. Bahkan bila kita baca lagi Al-Quran lepas daripada khatam tu, cuba tengok tak pada hati kita ni ada tak kerinduan untuk kita sering kali baca Quran. Habis satu muka, rasa nak baca lagi muka kedua. Habis muka kedua, nak baca lagi muka yang ketiga. Ada lagi tak macam tu perasaan kita? Tuan-tuan, Ramadan ni adalah merupakan bulan Al-Quran. Kalau kita tengok orang-orang Arab dan negara Arab, bila mainnya bulan Ramadan ni, dia punya rindu dengan Quran, dia punya suasana Al-Quran tu, duduk tak mana-mana pun kita akan nampak dia pegang Quran. Di negara Arab, kan? Kita pergi di Mekah, kita pergi di Yaman, kita pergi di Mesir, tuan-tuan. Itu budaya bagi Arab. Jalan tak mana tengah tunggu upah pun pegang Quran. Pegang Quran, baca Quran. Ketika Ramadan, naik kereta api, pegang Quran, baca. Tak cukup dengan tu, yang lebih dahsyat tuan-tuan, polis jaga trafik tepi jalan tu pun tok sat berhenti pegang Quran. Polis pegang Quran duduk tepi jalan, punya pulun nak baca Quran tu. Itu tuan-tuan, itu suasana yang ada pada bangsa Arab, orang Arab. Jadi kita hari ni cuba try cari tengok, kita pergi ke bazar Ramadan, ada tak orang pegang Quran? Pergi ke bazar Ramadan, cuba cari Ustaz, kokoklah ada yang pegang Quran. Ada? Tak jumpa yang pegang Quran. Mungkinlah ada, kita pun tak tahu. Mungkin ada, tapi nak tengok depan mata tuan-tuan, payah. Pasal kalau ada tu orang pakai ambil gambar lah. Ni pelik ni. Tengah-tengah berniaga, berhenti Ustaz, pegang Quran. Pasal apa tuan-tuan? Kerana Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah. Bila kalam Allah Ta'ala ni sampai ke peringkat bila kita baca dia, menyebabkan timbul rasa rindu lagi nak baca. Baca, rasa rindu lagi nak baca. Baca, rasa nak baca lagi. Itu kalamullah. Itu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ni, dia bukan kalam manusia. Dia bukan kalam Nabi.
Bukan Nabi yang reka, bukan manusia yang reka. Tak ada siapa yang reka Quran tu. Quran tu, tuan-tuan, adalah kalam Allah. Kalam Allah yang diturunkan di langit dunia pada tarikh 17 Ramadan. Lepas tu daripada langit dunia dibawa sikit 10 ayat, 5 ayat, ada yang 1 surah, ada yang setengah surah, dibawa oleh malaikat Jibril selama 23 tahun. Diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, kita yang pegang Al-Quran ni, maka cuba tengok kita ni sama ada bacaan Quran kita makin sikit ke makin banyak ketika di akhir Ramadan. Kalaulah bacaan Quran kita makin sikit nak banding dengan yang dulu, tuan-tuan, itu tanda kata amalan kita takut-takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tak habis lagi khatam, contoh hari dah 25 Ramadan, tak habis lagi, baru 15 juzuk sah, pulun. Ada lagi 4-5 hari, kita ada lagi 15 juzuk nak khatam Quran tu pulun. Kalau sebelum ni kita baca sehari setengah muka, tu yang tak ada no. Tambah lagi, sehari bagi 2 juzuk. Nak pulun ni. Maksudnya, di akhir Ramadan, lagi banyak bacaan Quran kita daripada yang sebelum-sebelum ni. Itu yang kita nak. Kerana tuan-tuan, penentunya adalah di akhir Ramadan. Begitu juga dengan ketika menara Ramadan, kita nak tengok dari segi solat berjamaah. Kita tengok diri kita dengan tengok orang lain. Kita semayang berjamaah. Tengok macam mana kita solat berjamaah kita. Ketika mana di akhir Ramadan ni. Kita pulun ke tak pulun ketika akhir Ramadan ni. Tuan-tuan, untuk mendapat qiyamul lail sepanjang malam. Sepanjang malam ni, sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau nak dapat qiyamul lail sepanjang malam, salah satu di antara riwayat hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan, iaitu kita kena solat Isyak berjamaah, tarawih berjamaah, dan juga witir berjamaah, sehingga Nabi kata sehingga selesainya imam, hatta yang sarifal imam, sehinggalah selesai imam. Imam bangkit beredak, kita pun bangkit beredak. Maka siapa yang buat benda tu, dia telah mendapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Ada orang tuan-tuan, dia ambil setengah ya. Dia ambil takat solat Isyak berjemaah, tarawih 8. Lepas tu dia keluar dulu. Imam tak keluar lagi. Imam sambung lagi sampai 20 rakaat. Imam sambung lagi sampai witir. Dia keluar dah. Tuan-tuan, amat rugi orang yang macam ni. Kalau kita nak kira balik, tuan-tuan, qiyamul lail sepanjang malam, start daripada pukul 8 malam, tak berhenti sampailah pukul 6 pagi. Pukul 8 sampai pukul 6. Berapa jam? Lebih kurang dalam 10 jam. Yang lebih kurang 10 jam. Pukul 8 malam, kita ambil 8, mudah kira kan. 8 sampai pukul 6 pagi. 6 pagi subuh kan. Lebih kurang 10 jam. Ada ke tuan-tuan orang yang duduk berdiri, rukuk, sujud, berdiri, rukuk, sujud 10 jam? Kita lah. Kita ni orang awam ni. Ada ke? Yang tak berhenti. Makan minum pun tidak, lena pun tidak, tetapi bangkit qiyamul lail, semayang, baca Quran, selawat, tasbih 10 jam tanpa henti. Ada tak? Kok lah ada kat sini. Kan? Rasa payah nak jumpa kita. Tapi Nabi kata, kalaulah seseorang itu dia solat berjamaah daripada Isyak berjamaah, tarawihnya berjamaah, witirnya berjamaah, sehingga selesai imam, sampai imam bangkit keluar, dia pun bangkit keluar juga, maka dia mendapat pahala qiyamul lail sepanjang malam, seolah-olah macam bangkit berdiri untuk solat selama 10 jam. Diri, rukuk, sujud, diri, rukuk, sujud, diri, rukuk, 10 jam. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita semayang tarawih ni, berapa lama sangat tarawih? Isyak dengan tarawih. Isyak masuk pada pukul 8.40 lebih kurang.
8.40 Isyak. Habis kita semayang tarawih, sederhana pada pukul 8 suku. 10 suku. Kita ambil lah pukul 8.45 sampai 10 suku, ada lebih kurang dalam sejam setengah. Tahan sat ya, sejam setengah tu, tahan sat ya. Kita duduk bersama dengan imam untuk solat sampai kat witir, pahala dia seolah-olah macam kita telah bangkit qiyamul lail 10 jam. Allahu akbar, besarnya pahala dia. Tapi orang-orang yang hanya sekadar dia solat tengah-tengah ya. Sampai kat 8 dia balik. Awal balik. Kalau sikit nak balik, nak kena buat persiapan yang tu, persiapan yang ni lah apa semua. Tak apa tuan-tuan, tapi kita bayangkan. Agak-agaklah kita ni, kalaulah dibuka hijab, kita nampak antara tawaran yang pertama dengan tawaran yang kedua ni, perasan tawaran pertama tu memang kita pulun lah. Kita tunggu sat ya sampai imam selesai solat witir, tapi syarat kita pun kena witir jugalah. Jangan tunggu saja. Saya kira dia salah faham pula, dia tunggu saja. Duduk kat belakang tu minum kopi. Sampai tu imam habis witir balik, baru dia balik sekali. Tak, bukan gitu maksudnya. Dia solat berjamaah, tarawih dan juga isyak, tarawih, witir bersama-sama dengan imam. Imam bangkit berdiri balik, dia pun balik sekali dengan imam. Ibadat sampai habis. Maka pahalanya mendapat seolah-olah qiyamul lail sepanjang malam. Cuba kita cek balik tuan-tuan. Di akhir Ramadan ni, aku ni solat tarawih ni 8 rakaat ke 20 rakaat kita terus balik, tak dan tunggu witir. Balik dah. Habis 20 terus balik. Pasti buat balik ni. Tak, selagi nak witir pula. Waktu subuh tadi, sebelum subuh lagi bangkit, makan sok, nak witir ketika tu pula. Betul boleh. Tapi rugi. Rugi pasal apa? Rugi kerana tak mendapat fadilat yang pertama ni, yang Nabi kata, iaitu tunggu sampai habis imam. Imam habis witir, baru kita balik. Dalam Ramadan tuan-tuan, qiyamul lail kita solat witir ketika mana lepas tarawih, sat lagi kita bangkit makan sok pukul 4 pagi, nak solat tahajud ke, solat hajat ke apa ke, boleh, tak ada masalah. Dikhususkan ketika mana dalam bulan Ramadan. Kalau bulan-bulan yang lain, pengakhiran tu adalah solat witir. Tapi ketika mana Ramadan, boleh kalau kata lepas tarawih witir, lepas witir bangkit pula. Pukul 3-4 pagi tu untuk kita qiyamul lail, solat tahajud, solat istikharah, solat tasbih ke apa ke, tak ada masalah. Boleh dikhususkan di dalam bulan Ramadan. Maka sebab itulah tuan-tuan jangan berasa kata untung kalau tuan-tuan balik awal daripada imam. Maka sebab itulah dia ada bagi masa lagi ni 3-4 hari lagi, 4-5 hari lagi tuan-tuan, untuk kita dapatkan yang terakhir. Biarlah 4-5 malam yang terakhir ni kita dapat penuh solat sampai habis witir bersama dengan imam. Kurang-kurang tuan-tuan ada 4-5 malam lagi ni kita dapat grab semua pahala 10 jam qiyamul lail. Kan? 10 terakhir ni. Itu yang kita nak. Jadi yang kita tak mau, tuan-tuan, yang tak maunya ketika mana berada di akhir Ramadan ni, dia kalut dengan baju raya, dia kalut dengan kuih raya, nak balik bakar lemang pula. Kan? Allahu akbar. Betul lah, betul lah, tapi carilah masa lain. Cari masa lain. Tu tak kira lagi dengan anak cucu dia balik. Kan? Anak cucu balik 2 tahun tak balik ustaz. Kali ni depa balik ni, Allah, seronoklah, riuhlah rumah. Jadi dia Tok Wan, dia duk kira nak layan kepada anak, nak layan kat menantu apa semua, nak balik tak balik. Cuba sat, kita ambil masa, tuan-tuan, bagi masa sampai habis witir baru kita balik. Cuba tengok, tuan. Di akhir Ramadan ni. Baik. Kemudian tuan-tuan, seperkara lagi yang perlu kita tengok, iaitu dari segi ketika mana berada di akhir Ramadan ni, yang kita nak pulun adalah supaya diberikan anugerah untuk mendapat Lailatul Qadar. Kerana apa? Kerana kemuliaan Ramadan itu terletak pada 10 yang terakhir.
Kalau kata bulan Rajab, kemuliaan berada pada 10 yang pertama. Pasal apa? Kerana ada malam 1 Rajab. Bulan Syakban, kemuliaannya berada pada pertengahan. Pasal apa? Kerana ada malam nisfu Syakban. Ketika Ramadan, kemuliaannya berada pada kemuncak dia tu, berada pada 10 yang terakhir. Kerana apa? Kerana padanya terdapat malam Al-Qadar. Malam Qadar bila Ustaz? Malam Lailatul Qadar ni sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu carilah pada malam-malam yang ganjil, 10 malam yang terakhir. Taharrau Lailatul Qadri fil witri min 10 awakhir min Ramadan. Carilah 10 yang terakhir pada ganjil ketika mana dalam bulan Ramadan, malam Al-Qadar. Bila tu? Tarikh 21, tarikh 23, tarikh 25. 25 hari kan? Kita ada lagi 2 tarikh lagi. Tarikh 27 dan juga tarikh 29. Tetapi tuan-tuan, kita kena ingat dan kita kena faham seperkara lagi. Jangan sampai kita terlalu mencari sehingga menyebabkan kita rugi bagi malam-malam yang lain. Ada satu orang tuan-tuan, dia bertanya kepada guru dia, kan, guru, syekh nak tanya, bilakah berlakunya malam Al-Qadar? Guru, seorang guru, tuan-tuan, kadang-kadang ni orang yang alim, orang yang arif billah, Tuhan buka kepada dia berdasarkan pengalaman rohani dia yang sebelum-sebelum ni dia dapat malam Al-Qadar. Dan juga tuan-tuan, ada yang disebutkan oleh Imamul Ghazali. Imamul Ghazali bagi kaedah berdasarkan kepada satu pengalaman rohani Imamul Ghazali. Kalaulah Ramadan jatuh pada hari Ahad, kita kan Ramadan pada hari Ahad, Ramadan kalau jatuh pada hari Ahad, maka mungkin sahaja malam Al-Qadar adalah jatuh tarikh 29 Ramadan. Ini berdasarkan pengalaman rohani. Bukan kata mesti tak. Berdasarkan pengalaman para alim ulama. Kalau tarikh 29 tuan-tuan, tarikh Lalah tu. Tarikh Lalah ni lah banyak buat promosi apa nama tu, diskaun baju raya, kuih raya kan. Biasa duk beli kuih raya tu sebekas tu harga RM20. Kali ni 3 bekas RM20. Oh, nak berhabis malam tu. Kuih raya nak jual lepas raya tak laku dah. Malam raya tu lah. Tarikh 29 lah. Tarikh tu lah tuan-tuan, tarikh yang mungkin malam Al-Qadar. Tapi rupa-rupanya kita tarikh tu lah, kita bukan cari Al-Qadar, tapi cari kuih raya. Kuih raya, baju raya, na'udzubillah kan. Dalam kitab yang lain tuan-tuan, Imam Al-Baijuri menyebutkan juga berdasarkan pengalaman rohani, kalaulah Ramadan jatuh pada hari Ahad, maka mungkin sahaja malam Al-Qadar adalah tarikh 27 Ramadan. Jadi bukan kata sport, tak. Jadi berdasarkan pengalaman rohani para alim ulama kita, arif billah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kalaulah apa yang disebutkan oleh mereka ini tuan-tuan, berdasarkan pengalaman mereka betul, bermaksud kita ada lagi 2 tarikh ni, tarikh 27 dan juga tarikh 29, yang mana tarikh ni tarikh yang sangat-sangat meruncing bagi kita tuan-tuan, sebab duduk di akhir-akhir Ramadan lah. Waktu tu Allah kalut kan, 29 Ramadan tu depa duk kata, dengar kata nak raya awal. Tarikh takwim kita tu raya hari Selasa, tapi duk dengar kata ni nak raya hari Isnin. Dengar kata orang kan, dengar hari Isnin kata lagi kalut lah. Oh, saya ustaz baru nak pulun cari baju raya hari Isnin tu, 30 Ramadan baru kalut nak cari. Dengar raya pula hari Isnin. Lagi kalut lah kan. Jadi maksudnya kita ada bagi lagi 2 lagi. Tetapi seperkara yang kita kena ingat, seorang guru ditanya oleh anak murid, ditanya kepada dia,
bilakah malam Al-Qadar berdasarkan pengalaman Syekh. Lalu guru ni tanya kat dia, malam Al-Qadar tu apa dia? Lalu kata anak murid ni, malam Al-Qadar adalah malam pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan bagi pengampunan yang sebesar-besarnya. Kata guru ni, kalau begitu, adakah malam-malam yang Tuhan tak bagi ampun? Adakah malam-malam yang Tuhan tak bagi pengampunan? Ditanya oleh guru ni. Dia pun kata, oh betul juga lah. Dah kata malam pengampunan, tuan-tuan, dalam hadis Nabi, Nabi menyebutkan setiap pagi sebelum daripada subuh, waktu sahur tu, setiap hari Allah Subhanahu wa taala akan tanya kepada hamba-hambanya, hal min mustaghfirin, ada lagi tak di kalangan kamu yang nak ingin meminta ampun kepada aku nak bagi ampun. Ada lagi tak yang nak istighfar kepada aku nak bagi keampunan, aku nak mengampunkan dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala tiap-tiap pagi, termasuklah dalam Ramadan. Kata guru ni, adakah hari yang Tuhan tak bagi keampunan? Kata anak murid ni, oh dia juga tu. Allah Ta'ala bagi pengampunan pada tiap-tiap malam. Lalu tuan-tuan, dia kata, oh kalau macam tu, malam Al-Qadar tu adalah malam turunnya rahmat. Turun rahmat malam tu. Kata guru tu, kalau macam tu, adakah malam yang Tuhan tak turun rahmat? Adakah malam yang Tuhan tak turun rahmat? Dia pun tersentak. Dia kata, oh dia juga lah. Dan memang tiap-tiap malam akan turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Terutamanya pada sepertiga malam yang terakhir tu, turunnya rahmat. Maka kata guru ni kepada anak murid, dia kata, sekarang ni macam ni, malam Al-Qadar itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi janganlah sampai kita terlalu fokus. Macam saya sebut tadi kan, tarikh 27, tarikh 28, 29 tu, kita fokus tang situ ya. Time situ sahaja kita minta ampun dosa kepada Allah, tang situ saja kita buat ibadat kepada Allah. Tak, jangan. Kerana buatlah ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa, sepanjang hari. Maka tinggalkan teka-teki Ramadan. Tinggalkan teka-teki malam Al-Qadar. Bila malam Al-Qadar ni ya? Tarikh ni kot. Oh tarikh ni kot. Tinggalkan. Kerana apa? Kerana kalau boleh kita nak buat amal ibadat kita, biarlah sepanjang Ramadan kita betul-betul pulun untuk mendapatkan rahmat dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam Al-Qadar ni, tuan-tuan, disebutkan Lailatul Qadri. Qadru ni maksudnya adalah takdir. Malam takdir. Kerana pada malam tu Allah Subhanahu wa taala memberikan keizinan kepada para malaikat turun dan juga bawa takdir Tuhan. Bawa takdir. Takdir ni apa? Takdir ni adalah satu ketetapan. Tuhan tetap dah kita semua ni, bagaimana keadaan kita, rezeki kita, mati kita, syurga neraka, dah ada takdir dah. Ketika mana sejak azali lagi. Jadi bila mana kita semua ni sudah ada takdir, ketetapan, mati bila, mati macam mana, esok bila mana pada hari akhirat, syurga ke neraka, dah ada siap dah kita ni. Cuma kita tak tahu. Kita tak tahu mati aku esok ni macam mana. Pengakhiran aku syurga neraka ke, tak tahu. Kita tak tahu benda tu. Itu perkara ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Akan tetapi Tuhan buka ketika mana pada malam Al-Qadar, kalau ada siapa-siapa yang nak mohon tukar nama dia tu berada di senarai pintu ahli neraka, senarai ahli di pintu neraka. Kalau pada malam tu dia nak mohon supaya tukar namanya daripada ahli neraka kepada ahli syurga, dibuka permohonan tu. Sebab tu kita baca dalam surah apa tu, Al-Qadr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malam tu
turunnya para malaikat dan juga malaikat Jibril alaihi salam dengan izin Tuhannya fi kulli min kulli amr, membawa urusan-urusan. Urusan apa ni? Urusan takdir. Kalaulah tuan-tuan takdir kita ni mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Na'udzubillah, kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka tuan-tuan, mintalah pada malam tu supaya Allah, engkau matikanlah aku, anugerahkanlah kepada aku mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka diubah oleh malaikat, diubah oleh Allah Subhanahu wa taala nama kita tu yang asalnya mati dalam keadaan yang buruk, dimatikan dalam keadaan yang baik pada malam tu. Takdir kita tuan-tuan, pada hari akhirat esok, kalaulah nama kita tersenarai di kalangan ahli neraka, mintalah pada malam tu supaya diubah takdir, dimasukkan ke dalam senarai syurga, ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tuan-tuan, kita tengok tangan diri kita ni. Kata para ulama, seseorang itu akan berlaku perubahan pada diri dia ketika umur 40 tahun. 40 tahun. Tuan-tuan cuba perhati. Dalam ni ada umur 40 tahun, ada umur yang 50 tahun, ada umur yang 35 tahun. Kata para ulama, ketika mana umur 40 tahun akan berlaku perubahan. Sama ada perubahan itu perubahan ke arah yang lebih baik. Maka Nabi kata, para ulama kata, kalau perubahan ke arah yang lebih baik, bermaksud itulah keadaan dia akan mati. Maksudnya mati ke arah yang baik. Tapi kalau umur 40, perubahan dia tu perubahan yang ke arah jahat ataupun kekal dalam keadaan jahat. Umur 30, 35 dah memang payah nak semayang. Umur 40 pun payah nak semayang. Nak mayang berjemaah telah lagi dah. Umur 35 payah nak lekat dengan Quran. Umur 40 lagi-lagi dah tak lekat dengan Quran. Umur 35 pun menggatai, umur 40 pun lagi gatai. Contohlah. Okay? Nah, contohlah tu. Jaga-jaga, kata para ulama, kalaulah makin keadaannya makin teruk, tuan-tuan, itulah keadaan yang dia akan mati. Tuan. Sebab itulah kata para ulama apa dia? Kalau umur kita 40 tahun, 40 tahun tuan-tuan, 40 tahun umur kita, cuba bawa dua perkara ni. Dua benda ni cuba kita bawa. Yang pertama adalah kata para ulama, bawa tongkat. Umur 40 bawa tongkat. Wih, ustaz budak ke ustaz? Kalau nak bawa tongkat pun. Kan? Kerana tongkat itu mengingatkan kita kepada kematian. Tongkat itu mengingatkan kita bahawa kita dah tua. Itu yang pertama, saranan daripada para ulama. Bagi ingat peringatan 40 dah ni, tongkat kena bawa. Di mana? Tapi ustaz berasa kuat lagi ni, nak bawa tongkat pun mungkin kita payah nak bawa tongkat. Yang kedua kata para ulama, yang kedua jangan tinggal, iaitu ketika mana umur 40 dan ke atas, usahakan untuk bawa tasbih pergi mana-mana pun. Tasbih kita bawa pergi tempat kerja, bawa tasbih dalam poket. Kita bermain ke masjid surau telah lah kita bawa tasbih. Kerana apa? Kerana tasbih, tuan-tuan, kalau kita tengok dia, kita tak akan nampak benda lain, melainkan kita akan nampak zikir. Betul tak? Kau ada tuan-tuan yang bila tengok tasbih ni nampak shopping komplek. Tak taklah kan? Tengok tasbih nampak shopping komplek. Tengok tasbih nampak kedai mah. Tak. Tasbih bila mana kita bawa, bila kita tengok dia, automatik kita akan ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita cek tentang kita ni, umur 40 ni macam mana? Makin dekat dengan masjid ke? Makin dekat dengan surau ke? Makin baik berjemaah kita ke? Makin baik Quran kita ke? Sepatutnya makin tua makin dekat dengan Allah, makin tua makin banyak amal ibadat. Tetapi kalaulah kita dah perasan mula-mula lagi, aku ni umur 42, umur 42 ni solat berjemaah pun jarang-jarang lagi, nak baca Quran tiap-tiap hari pun payah lagi. Mintalah pada malam Ramadan,
mintalah pada malam Al-Qadar supaya takdir kita tu diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta supaya ubahlah takdir aku ni. Umur dah 42, 45 dah. Biar makin dekat dengan Allah di masjid, di surau, dan juga makin solat berjamaah, makin banyak baca Quran dan juga lain-lain. Minta kepada Allah pada malam tu. Ini malam takdir. Maka tuan-tuan, merisaukan kita ketika mana kita dah agak dah diri kita duduk tak mana, tetapi kita masih lagi lalai untuk minta diubah takdir kita ke arah yang lebih baik. Dia perasan dah umur dia 45, tapi yang tu tak buat, yang ni tak buat, puasa tinggal, sembahyang berjemaah jarang, Quran payah baca, umur 45 dah. Dia perasan dah benda tu, tapi lalai. Ketika mana dibawa oleh malaikat pada malam Al-Qadar, dia tak minta ubah takdir. Allahu Akbar. Maka sebab tu lah tuan-tuan, jangan lepaskan peluang ni. Ingat peluang, kita ada masa lagi lebih kurang 3-4 malam lagi. Minta supaya Allah Subhanahu wa taala berikan takdir yang terbaik kepada kita, dan juga dimatikan kita dengan husnul khatimah, dan dimasukkan kita ke dalam syurga. Dan juga biarlah pengakhiran Ramadan kita kali ini adalah pengakhiran yang sangat baik untuk kita meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan dari saya sendiri. Saya mohon ampun dan juga maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وعلم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.